Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat, tuan-tuan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu kembali kita dalam rancangan Tadabbur Al-Quran, Tafsir Ar-Raqi, Surah Al-Hash. InsyaAllah setelah kita menamatkan 4 surah yang lalu, InsyaAllah pada malam ini, hari ini hari Khamis 28 Mei 2020 dan bersamaan 5 Syawal 1441 Hijrah. Bermula pada hari ini, insyaAllah Ustaz akan bersiaran dalam rancangan Tafsir Ar-Raqi ini, Tadabbur Tafsir Ar-Raqi, di channel Facebook Akademi Al-Badadi dan juga dalam channel YouTube Akademi Al-Badadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang setia bersama Ustaz dalam rancangan Tafsir Ar-Raqi ini dapat memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari yang lalu, di mana kita telah mempelajari ataupun mentadabbur surah As-Sajadah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan dan surah Al-Waqi'ah. Dan kini surah yang kelima, iaitu surah Al-Hash. Dan insyaAllah di dalam bulan Syawal yang mulia ini, yang telah memulakan ibadah puasa sunat 6 Syawal, saya ucapkan tahniah. Yang belum mula, mari kita sama-sama memulakan. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT, di mana pahala orang yang berpuasa sunat 6 Syawal ni sama dengan pahala berpuasa selama 1 tahun. InsyaAllah kali ini kita akan membincangkan tentang kelebihan surah Al-Hash, iaitu surah yang ke-59 yang diturunkan di Madinah, ataupun yang kita panggil sebagai surah Madaniyah, yang mengandungi 24 ayat. Dan antara kelebihan surah ini, apa kelebihan surah-surah ini, surah Al-Hash ini, Rasulullah pernah bersabda, mafhumnya, sesiapa sahaja yang membaca surah Al-Hash, maka semua syurga dan neraka, Arash, Al-Kursi dan semua hijab dan 7 petala langit dan bumi, binatang, burung, angin, pokok, binatang ternakan, bukit bukau, matahari, bulan dan para malaikat-malaikat akan menselawatkan ke atasnya jika ia mati pada hari itu, atau atas amalan bacaannya pada hari itu, maka kematiannya disaksikan sebagai syahid, iaitu diberi ganjaran pahala yang tinggi. Jadi insya-Allah kita belajar, kita mentadabbur surah Al-Hash ini kerana kita nak dapatkan sesuatu yang bernilai daripada surah Al-Hash ni, dan surah ini kita boleh terus amalkan sehingga betul-betul Al-Quran ini dengan syafaat yang dijanjikan oleh Allah SWT dapat mengubah hidup kita. Dan kalau kita mati, insya-Allah kita akan mati syahid. Dengan syaratnya apa? Syaratnya kita amalkan membaca surah Al-Hash ni. Tak kisahlah sebelah siang ke, sebelah malam ke, insya-Allah semua makhluk-makhluk Allah ni akan mensalawatkan ke atas kita. Kalau sebelum ni kita amalkan surah Ad-Dukhan, 70,000 malaikat Allah utus kepada kita, khas untuk memohonkan keampunan pada kita. 70,000 malaikat. Yang ini semua makhluk ciptaan Allah akan mensalawatkan ke atas kita. Masya Allah, jangan sampai kita tidak mengamalkan surah Al-Hash ini, yang mana isi kandungannya sangat hebat. Di dalamnya ada banyak nama-nama Allah yang kita akan pelajari nanti, dan insya-Allah tidak menyesallah dan tidak membazir waktulah kalau kita mempelajari surah Al-Hash dan kita mentadabbur surah Al-Hash. Baik, kita sama-sama membuka surah Al-Hash, kita baca sama-sama.
Hari ini insya-Allah kita mulakan tadabbur surah Al-Hash ayat 1 hingga ayat 5. Mari kita rujuk Al-Quran masing-masing dan kita membacanya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق الله العظيم. Kita baca mafhumnya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala sesuatu yang berada di langit mahupun di bumi tetap akan bertasbih kepada Allah. Dialah Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di kalangan ahli kitab, yakni Bani Nadir, dari kampung halaman mereka pada julung kalinya mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah. Kamu, wahai umat Islam, tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan jumlah yang ramai serta pertahanan yang kuat. Dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka dapat melindungi mereka daripada azab Allah. Maka Allah telah menimpakan azabnya kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta dilemparkan perasaan cemas, takut ke dalam hati mereka. Lalu mereka merosakkan rumah-rumah mereka dengan sendiri, manakala orang-orang Islam yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar. Maka insaflah dan ambillah pengajaran dari peristiwa ini daripadanya, wahai orang-orang yang berakal fikiran dan celik mata hatinya. Dan kalaulah tidak kerana Allah yang telah menetapkan pengusiran yang demikian buruknya ke atas mereka, tentulah Ia akan menyiksa mereka di dunia ini. Nanti pun mereka akan diberi azab siksa api neraka. Mereka ditimpakan azab sedemikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Ingatlah, sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya azab Allah amatlah berat azab siksanya. Mana-mana pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang atau yang kamu biarkan seperti keadaan asal, maka yang demikian adalah dengan izin dan kehendak Allah. Keizinan Allah itu demi memberi kemenangan kepada orang mukminin dan menimpa kehinaan kepada orang-orang yang fasik itu. Tafsiran ayat. Surah ini bermula dengan pernyataan tasbih, dan semuanya di bumi dan di langit bertasbih mentakdiskan Allah, dan berakhirnya surah ini pun dengan menjelaskan konsep tasbih yang sama. Allah menjelaskan bahawa setiap yang berada di langit dan di bumi semuanya tetap bertasbih kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Mafhumnya, ditasbihkan kepadanya oleh langit-langit
7 lapis itu dan bumi dan oleh apa-apa yang berada di langit dan di bumi itu, dan setiap sesuatu yang diciptanya akan tetap bertasbih kepadanya. Tetapi kamu semua tak faham pengertian tasbih mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Surah Al-Isra ayat 17. Surah 17 ayat 44. Dalam sebuah hadis pula Rasulullah pernah berkata mafhumnya, aku mengetahui bahawa batu-batu di Mekah telah memberi salam kepadaku sebelum aku dilantik menjadi Rasul, dan sekarang baru aku tahu yang sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, bahawa Allah nak bagi tahu bahawa setiap kejadian ciptaan Allah itu, baik yang berbentuk kehidupan ataupun yang dipanggil sebagai jamadat ataupun batu-bata, itu semuanya hidup bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam, ya. Sebab itu apabila setiap makhluk itu bertasbih, maknanya apa? Maknanya setiap makhluk tu hidup. Sebagai contoh, pasu bunga di depan ustaz ni, pasu bunga yang ada bunga warna kuning. Walaupun bunga ni bunga plastik, bunga hiasan, tetapi hakikatnya dia hidup. Sebab apa dia hidup? Sebab ia adalah hasil daripada gabungan atom-atom ataupun zarah-zarah, dan setiap zarah itu dia ada di dalamnya proton, neutron, dan dia ada energi, ada energi. Sebab itu dia hidup. Walaupun dia tak boleh bercakap dan dia bertasbih pun kita tak faham, tapi dia hidup. Buktinya apa? Buktinya hadis Rasulullah tadi, bahawa Rasulullah kata dulu sebelum Rasulullah menjadi Rasul, batu-bata di Mekah itu memberi salam kepada Rasulullah. Batu-bata, batu-bata binaan, semua memberi salam kepada Rasulullah. Maknanya dia hidup. Jadi walaupun kita dalam bilik seorang kan, hakikatnya semua hidup. Udara ni dia hidup. Kita punya kerusi, kita punya meja, kita punya lampu, semua hidup, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ini memang kita kena yakini, sebab ia disebut oleh Allah sendiri, dalam Al-Quran yang kita baca tadi tu, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bagaimana dia tak bertasbih? Bagaimana dia tak bertasbih kalau dia tak hidup? Maknanya kalau dia boleh bertasbih, maknanya dia tu memang hidup. Ibnu Mas'ud pernah berkata, kami mendengar bahawa makanan yang kami makan itu bertasbih sewaktu kami memakannya. Masya Allah, sahabat-sahabat ni memang iman dia tinggi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Allah bukakan hijab, dia nampak makanan tu bertasbih, sewaktu Ibnu Mas'ud ini makan. Itu adalah saksi penting kepada anggota badan dan kulit aku mengikut apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Sebab itu dalam surah Yasin, yang kita pelajari tempoh hari, bahawa nanti di akhirat lidah kita dikunci, tetapi tangan kita, kaki kita, tubuh badan kita semua menjadi saksi kepada diri kita. Sebab apa? Sebab mereka hidup. Sebab mereka hidup. Allah menjelaskan kedua-dua sifatnya selepas menyatakan konsep tasbih tadi. Kedua-dua sifat tersebut ialah Al-Aziz, yang bererti yang maha perkasa kemuliaannya. Artinya jika kamu engkar, Allah berkuasa menimpakan azab ke atas kamu. Al-Aziz. Al-Hakim, yang bererti yang maha tinggi hikmahnya. Jika kamu beriman dengannya, kamu memperolehi hikmah yang tinggi daripada Allah SWT, ilmu hikmah yang tinggi. Dalam kata lain, marilah kita memperbanyakkan tasbih kepada Allah bagi mendapatkan kemuliaan di sisinya dan memperoleh hikmah daripada keimanan tersebut. Sebab itu dalam syariat kita ada yang dinamakan solat tasbih, ada zikir tasbih. Tasbih subhanallah, kalau solat sunat tasbih tu kita baca 360 kali, setiap 2 rakaat, 1 salam kita baca tasbih.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang itu kita boleh amalkan, kita boleh amalkan. Kerana apa? Kerana semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dia bertasbih. Jadi apatah lagi kita manusia, ya, sebaik-baik ciptaan Allah, ya, semula-mula ciptaan Allah, ya, maka hendaklah kita bertasbih. Apatah lagi kita sudah memahami sedikit sebanyak ayat Quran, ya, kita beriman dengan Allah dan Rasul, maka bertasbihlah kita. Baik, latar belakang surah Al-Hajj. Okey. Surah ini menjelaskan sejarah orang Yahudi Bani Nadir dalam tahun keempat Hijrah yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Rasulullah dan dikuatkuasakan demi kepentingan bersama ahli kitab dengan muslimin di Madinah, ya. Setelah 4 tahun Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka penduduk Yahudi Bani Nadir ni dia terpaksa bekerjasama dengan Rasulullah untuk hidup secara harmoni di dalam negeri Madinah. Bani Nadir ini dikatakan daripada zuriat Nabi Harun, saudara Musa alaihissalam, yang telah berada di Madinah. Sejak berlaku fitnah, Bani Israel telah datang menduduki Madinah dan menunggu kedatangan seorang Nabi baru di sana. Dan ini telah tercatat dalam kitab mereka. Ingat tak? Sewaktu Nabi Musa bersama bersama dengan Bani Israel, ketika di bawah cengkaman Fir'aun yang lepas, ingat tak? Ingat tak yang kita bincangkan tentang bagaimana Nabi Musa dengan Bani Israel ni dikejar oleh tentera Fir'aun nak menyeberangi lautan. Kemudian lautan terbelah setelah Nabi Musa ketuk lautan itu dengan tongkatnya, maka terbelah. Kemudian selamat Bani Israel sampai ke seberang, maka Allah tenggelamkan tentera Fir'aun. Lepas mereka lari daripada Mesir, mereka pergi ke Madinah, mereka lari ke Madinah dan hidup di Madinah. Dan disambung dengan surah Al-Hajj ni, di mana selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka kaum Yahudi Bani Nadir ni dia buat kerjasama. Cuma mereka ini dalam diam-diam mereka cuba mengingkari perjanjian yang telah dibina bersama dengan Rasulullah. Okey. Masa bila? Setelah berlaku perang Badar dan kemenangan Islam, maka mereka mula mendekati orang-orang Quraisy di Mekah dan bercita-cita membunuh Rasulullah. Mereka cuba mengkhianati perjanjian dengan muslimin. Jadi bila Rasulullah menang menang perang Badar, maka dalam senyap-senyap kaum Yahudi Bani Nadir ni, dia cuba bekerjasama dengan orang Quraisy Mekah yang berusaha untuk membunuh Rasulullah. Sebab itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT untuk hijrah ke Madinah. Satu peristiwa sewaktu Rasulullah cuba mengatasi masalah pembunuhan dengan Bani Nadir, ada beberapa orang mereka yang mahu menghentak batu ke atas kepala Rasulullah dari atas bangunan untuk membunuh baginda. Penentangan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam diburukkan lagi dengan peranan yang dimainkan oleh ketua kaum munafik Abdullah bin Ubay. Ini menyebabkan kampung Bani Nadir ini dikepung selama 26 hari sehingga mereka mahu meninggalkan kampung halaman mereka tanpa senjata untuk bergerak ke Syam dan sebagainya ke Khaybar. Jadi Abdullah bin Ubay ni, ketua orang munafik ni, dia sebenarnya kalau ikut sejarahnya ialah ketua kaum, seorang ketua kaum, kira seorang yang terkenal lah, pemimpin terkenal yang sedang menunggu untuk mengambil pemerintahan di Madinah. Tiba-tiba Rasulullah berhijrah. Bila Rasulullah berhijrah, orang kaum muslimin yang sedang yang telah beriman kepada Rasulullah ni melantik Rasulullah, berbaiat kepada Rasulullah, melantik Rasulullah menjadi pemimpin. Jadi kempunanlah Abdullah bin Ubay ni untuk menjadi pemimpin kaum ataupun masyarakat Madinah. Sebab itu dalam diam-diam mereka ni, Abdullah bin Ubay ni dengan kuncu-kuncunya berusaha untuk memerangi Rasulullah, membunuh Rasulullah dengan cara yang senyap, dengan bekerjasama dengan orang Yahudi Bani Nadir.
Allah menyatakan yang dialah yang telah menentukan kemenangan orang Islam ke atas orang Yahudi dengan mentakdirkan mereka semua keluar dari bumi Madinah bagi mengelakkan daripada fitnah kaum ini kepada perkembangan Islam. Jadi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas keizinan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memelihara, Allah memberi jaminan pemeliharaan kepada Rasulullah untuk membina satu kerajaan masyarakat Madinah yang maju, yang bertamadun pada waktu itu. Dan apa pun usaha-usaha daripada orang kafir, musuh-musuh Allah ni, insya-Allah Allah akan gagalkan mereka. Umat Islam tidak menyangka Bani Nadir akan keluar daripada bumi Madinah, dan orang Yahudi sendiri mereka lebih bergantung kepada kekuatan benteng pertahanan mereka dan tidak kepada Allah, sehingga mereka tertipu yang mereka akhirnya terpaksa keluar secara hina daripada kampung halaman mereka. Orang Islam pun tak menyangka bahawa masyarakat Yahudi Bani Nadir ni yang jumlahnya ramai ni, dia punya tentera pertahanan mereka sendiri, akhirnya lari. Ini semua perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ada peperangan dan sebagainya, mereka keluar mereka keluar lari daripada orang Islam. Kerana apa? Kerana Allah telah meletakkan rasa ketakutan itu kepada kaum-kaum Bani Nadir ini dan juga orang-orang munafik. Bukan itu sahaja, kekuatan benteng mereka tidak dapat menahan mereka daripada ancaman, kerana Allah sendiri mewujudkan rasa takut. Takutkan kematian yang menyebabkan mereka hilang punca dan mereka keluar dari kediaman mereka dan bersetuju untuk keluar daripada kampung itu. Tekanan kepungan pun mempercepatkan secara psikologi untuk mereka berundur keluar. Mereka keluar meninggalkan semua rumah, harta benda, kebun-kebun, semua ditinggalkan. Sebagaimana Rasulullah bersama para sahabat lari berhijrah ke kota Madinah, tinggalkan semua harta, tinggalkan kebun-kebun, tinggalkan rumah, sanak saudara dan sebagainya. Begitulah yang berlaku kepada kaum Bani Nadir ini. Justru itu persetujuan mereka keluar daripada kampung halaman mereka atas kemahuan Allah. Ada hikmahnya. Jika mereka terus menentang dan dikalahkan, mereka akan menanggung siksaan perang, dan sudah pasti di akhirat nanti mereka akan diseksa kali kedua. Jadi ini adalah sebaik-baik keputusan untuk mereka. Di antara sebab-sebab yang dicatat oleh Allah tentang hukuman ini ialah kerana mereka ini menjadi penghalang kepada penyebaran agama Allah di Madinah, menyusahkan Allah dan Rasulnya, sehingga Allah telah menetapkan kepada sesiapa sahaja yang menyusahkan Allah dan Rasulnya akan dikurniakan azab yang pedih. Seperti yang kita ulas dalam surah-surah sebelum ni, semua masyarakat ataupun umat ataupun rakyat ataupun kaum yang menentang kepada Allah, menentang ajaran Rasulullah, semuanya Allah akan berikan kekalahan dan juga Allah akan berikan kebinasaan. Apatah lagi Allah telah memberikan peluang demi peluang kepada kaum musyrikin, orang Quraisy pada waktu itu. Sekiranya mereka ingkar, pasti mereka akan kalah, walaupun jumlah kaum muslimin masa itu masih sedikit. Apakah kesusahan-kesusahan yang dimaksudkan itu? Di antaranya ialah yang pertama, mereka menentang pelaksanaan hukum-hukum Islam, misalnya tentang sembahyang, bilangan serta bacaannya, pelaksanaan zakat dan hukum-hukumannya, hukum haji dan rukun-rukunnya. Kalaulah kamu semuanya dibantah, maka susah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Kedua, mereka mengingkari perintah Rasulnya. Ingkar perintahnya menunjukkan sikap perseteruan atau permusuhan, mempengaruhi yang lain supaya menentang Rasulullah dan menjejaskan perkembangan Islam yang mula berkembang. Sepatutnya mereka yang telah menjadi ahli kitab mengetahui melalui kitab Taurat akan wujudnya seorang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Tetapi mereka terus menyeterui Muhammad. Apabila Nabi tersebut telah dilantik oleh Allah, ini akan menyebabkan mereka akan diazab di akhirat, iaitu mengingkari kitab mereka sendiri. Jadi mereka bukan sahaja ingkar kepada perjanjian, tapi mereka juga dalam hakikatnya mereka ingkar kepada ajaran kitab Taurat yang pernah diturunkan ke atas mereka, yang menyatakan bahawa Nabi akhir zaman itu akan diutus di sana, di kalangan mereka. Cuma bezanya ialah
di kalangan orang Arab, bukan lagi di kalangan orang-orang Yahudi. Baik, keputusan sama ada pokok-pokok tamar dalam kebun kaum Yahudi ini hendak dipotong sebagai penghinaan kepada mereka atau membiarkannya terus hidup dan hasilnya dipungut sebagai harta peperangan adalah dengan izin Allah, bukan atas dorongan daripada orang Bani Quraizah. Ayat ini diturunkan demi mempertahankan kebenaran orang-orang yang mengarahkan untuk memotong pokok itu dan membenarkan orang yang membiarkan pohon itu seperti asalnya. Semuanya adalah dengan izin Allah dan matlamannya untuk menghina kaum Yahudi itu. Dan pastinya apa yang diizinkan oleh Allah SWT itu melalui lidah baginda Rasulullah SAW itu pastinya menjadi lampu hijau kepada orang Islam pada waktu itu untuk memanfaatkan harta-harta yang ditinggalkan oleh Yahudi Bani Nadir. Apakah kesimpulan daripada ayat-ayat ini? Pertama, semua makhluk bertasbih mendaulatkan Allah dalam hidupnya dan manusia diharuskan bertasbih. Ini tadabbur yang ditulis oleh pengarang kitab ni, Syekh Khalid bin Syekh Ibrahim. Pertama, mesti kita bertasbih kepada Allah SWT. Sebab itu dalam solat pun kita ada baca tasbih masa bila? Masa rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sedar ke tak sedar ke, tahu makna ke tak tahu makna, memang kita akan bertasbih bila kita solat. Kemudian yang kedua, sewaktu kita sujud, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi kalau kita menunaikan ibadah solat 5 waktu dan ditambah dengan solat-solat sunat, maka automatik kita sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kita ni yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk-makhluknya bertasbih walaupun batu dan kayu, maka apatah lagi kita yang diberikan akal fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memastikan kemenangan kepada Islam di awal perkembangannya dengan mentakdirkan keluarnya pengacau yang jahat daripada bumi Madinah. Ini pertolongan sebenar daripada Allah agar Islam yang berputik akan dapat bertapak. Jadi oleh kerana seperti Ustaz sebutkan tadi bahawa hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu sudah pasti Allah janjikan perlindungan. Maka siapa saja yang nak kacau, nak buat jahat kepada Rasulullah dan juga umat Islam di Madinah, pastilah Allah akan beri pertolongan dan bahkan Allah mengusir mereka ni. Ketiga, kuasa Allah dalam menentukan pelaksanaan satu-satu takdirnya agar tidak menempati logik, tetapi kehendak Allah sentiasa berjalan. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Keempat, Allah murka kepada yang menyusahkan Allah dan Rasulnya dan disediakan azab yang pedih. Jadi yang penting sekali di sini ialah kita ambil itibar, sebab orang kaum Quraisy ni dia dah jadi sejarah lah. Dan Al-Quran ini masih kekal bersama kita. Jadi untuk pengajaran yang keempat ni, kita jangan menyusahkan Allah dan Rasulnya. Baru-baru ni ada viral, kalau nak tutup kilang arak, kena tutup apa? Pusat-pusat tahfiz. Ini salah satu cara mereka nak menyusahkan Allah dan Rasulnya. Jangan, sebab Allah akan sediakan azab yang pedih. Na'udzubillah. Yang kelima, Allah menurunkan ayat yang tidak menyalahkan orang-orang Islam yang bertindak memotong atau membiarkan pokok kebun-kebun Yahudi itu semuanya dengan izin Allah. Semuanya diizinkan oleh Allah, sebab Rasulullah itu tidak mengikut hawa nafsunya. Dan yang ketujuh, Allah telah membimbing Rasulullah sebagai ketua negara bagaimana untuk mentadbir sebuah negeri yang komposisi masyarakatnya terdiri daripada puak-puak yang berbeza dan yang mempunyai masalah, supaya baginda dapat membentuk sebuah negara Islam yang berjaya. Ini berarti perkuatkanlah iman kita dalam menghadapi semua masalah. Jadi apapun kita khususnya yang duduk di negara yang penduduknya majmuk, okey, yang penting bagi kita orang Islam, kita kuatkan iman kita. Kita nak kuatkan iman, kita kena ada ilmu, kena belajar, kena fahami Al-Quran, fahami hadis, dan kita kena ada niat. Kena ada niat untuk berubah ke arah yang lebih baik.
Dan kalau niat kita memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran untuk menjadi orang ataupun menjadi insan yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelum ini dalam tempoh PKP yang Allah telah takdirkan ini, yang Allah telah susun ini, maka insya-Allah Allah akan mudahkan kita untuk mempelajari ilmu, untuk meningkatkan iman sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita telah selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sekarang ini menjadi orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah SWT jalan-jalan keluar daripada sumber-sumber ataupun daripada perkara-perkara yang kita tidak sangka. Mungkin kita dapat ilham, mungkin ada pihak-pihak yang nak membantu kita, sama ada, tak kisahlah, mungkin kita bekerja sendiri, mungkin kita kerja kerajaan atau kerja swasta, ataupun kita telah hilang pekerjaan. Jangan takut, insya-Allah dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita, insya-Allah Allah akan berikan jalan keluar daripada segala kesusahan.